Okey, pembelanjaan ada dua jenis. Okey, satu ialah pembelanjaan tetap, satu ialah pembelanjaan tidak tetap. Okey. Pembelanjaan tetap, nah ini dia. Okey, pembelanjaan tetap ialah pembelanjaan yang mesti dibayar ataupun mesti dibelanjakan. Contohnya sewa rumah, okey, bayaran insurans rumah, insurans kereta. Insurans rumah dengan insurans kereta itu CCM. Biasanya yang kita dengar papa ataupun mama cakap, oi, bila mau bayar CCM kereta, bila mau bayar CCM rumah, itu adalah insurans. Maksudnya kita setiap bulan membayar kepada bank. Okey, maksudnya kita membeli rumah ataupun membeli kereta. Okey, kita buat pinjaman long dari bank kan. Itulah setiap bulan kita bayar insurans CCM tu. Okey, dan juga bayaran kad kredit. So kita kena ingatlah, kita kena hafal ataupun ingat jenis-jenis pendapatan tetap, pendapatan tidak tetap dan juga pendapatan aktif dan pendapatan pasif. Okey ya? Baik ya? Okey, selain itu pembelanjaan tidak tetap, contohnya bil elektrik, okey, bil air, okey, barangan dapur, perbelanjaan petrol yang kita memandu. Mesti kita isi petrol kan. Okey, apa lagi? Itu adalah perbelanjaan tidak tetap. Okey, jadi yang di situ kita kena tahu, okey, setiap bulan kita perlu tahu apakah jenis aliran tunai. Sama ada positif ataupun negatif. Okey, jika aliran tunai itu adalah positif, maksudnya jumlah pendapatan melebihi jumlah perbelanjaan. Okey, kalau yang positif lah. Okey, pendapatan melebihi perbelanjaan. Okey, kalau yang aliran tunai negatif, maksudnya pendapatan kurang daripada perbelanjaan. Okey, so yang di situ kita kena tahu. Okey, mungkin kamu masih di sekolah, jadi mungkin kamu di antara kamu tidak berapa menggunakan itu pelang kewangan. Nah, bagi mereka yang sudah bekerja, okey, yang sudah ada keluarga, mereka akan plankan ataupun mewujudkan pelang kewangan. Jika tidak, akan mengalami defisit. Okey, ini adalah SMART lah. SMART. Okey, S merupakan khusus, M merupakan yang boleh diukur, A merupakan boleh dicapai, R merupakan sifat realistik, T merupakan tempoh masa. Okey, so kamu kena tahulah. Okey, ada 5 proses pengurusan kewangan, ada 5. Okey, satu ialah menetapkan maklumat kewangan, kedua ialah menilai kedudukan kewangan, ketiga ialah mewujudkan pelang kewangan. Okey. Keempat ialah melaksanakan pelang kewangan, yang kelima ialah mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Okey. Jadi yang di situ kamu kena tahu maklumat kewangan ada 2 jangka. Satu ialah jangka pendek, satu ialah jangka panjang. Kalau jangka pendek maksudnya dia punya tempoh masanya adalah kurang daripada setahun. Contoh membeli telefon bimbit, membeli laptop, okey, kerusi sofa dan sebagainya. Ini melibatkan jumlah amount yang kecil. Okey. Untuk maklumat kewangan yang jangka panjang, ini biasanya dia punya tempoh masanya adalah lebih daripada 5 tahun. Okey, ini melibatkan jumlah amount yang besar.
Okey, contohnya insurans pendidikan anak, okay, ataupun simpanan, membuat simpanan di dalam bank, okey, pendidikan untuk anak-anak. Itu adalah contoh-contoh maklumat kewangan untuk jangka panjang. Kalau membayar hutang itu adalah maklumat kewangan jangka pendek. Okey ya. Okey, so kita pergi ke mana sudah ya? Okey. Kita pergi ke mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Kita kaji semula dan semak kemajuan. Okey. Lihat yang ini, kelebihan yang diperoleh melalui mengkaji semula dan menyemak kemajuan pelan kewangan dari semasa ke semasa adalah untuk memastikan aliran tunai sentiasa positif. Kalau yang positif maksudnya pendapatan melebihi pembelanjaan. Okey, itu adalah aliran tunai positif. Hal ini secara tidak langsung membantu mencapai maklumat kewangan seperti yang dirancang. Okey, anda juga harus bersedia mengubah maklumat kewangan jika maklumat itu tidak realistik untuk pendapatan bulanan anda. Okey, kita lihat contoh 5. Okey, lihat contoh 5. Okey, suami Puan Aminah dinaikkan pangkat pada hujung bulan Jun 2019 dengan kenaikan gaji sebanyak 10%. Okay, jumlah perbelanjaan lain mereka adalah tetap. Apakah kesan kenaikan gaji suami Puan Aminah kepada maklumat kewangan Puan Aminah? Lihat contoh 4. Okey, di sini apa yang kamu perlu tahu? Apakah gaji? Okey, apakah gaji suaminya? Berapa gaji suaminya dulu? Okey, lepas itu apakah jumlah perbelanjaan? Berapa mereka sudah belanja untuk bahagian perbelanjaan? Okey, kita tengok yang contoh 4. Dia minta kamu lucut contoh 4 kan? Okey, jadi kita pun lucut contoh 4. Mana contoh 4? Ini. Okey. Jadi kamu tengok itu gaji suami Aminah. Okey, gaji suami Aminah adalah 3,500. Okey, itu gaji suaminya. Okey, lepas itu perbelanjaan. Mana dia punya jumlah perbelanjaannya? Okey, jumlah perbelanjaan. Okey, kejap. Okey, di sana dalam contoh 5 dia kata jumlah perbelanjaan lain mereka adalah tetap. Okey, jadi jumlah perbelanjaan mereka adalah macam pinjaman rumah, insurans kereta suami, premium insurans. Okey, lepas itu perbelanjaan yang tidak tetap macam membayar itu yuran taska di sini. Okey, ini sudah membelanjakan 2,500. Ini pula sudah membelanjakan berapa nih? 3,000 kan nih? Ya, 3,130. Okey, jadi apabila kita kasih tambah, perbelanjaannya ialah 5,630. Perbelanjaan yang sangat tinggi itu. Okey, so kita tengok kepada contoh 5. Okey, ini soalannya. Okey, apakah kesan kenaikan gaji suami Puan Aminah kepada maklumat kewangan Puan Aminah ini? Jadi kita kira gaji suami adalah 3,500 kan? Tadi kita tengok. And then dia cakap sudah dinaikkan pangkat sebanyak 10%. Okey, naik pangkat kan? Naik sebanyak 10%. Jadi gaji baru untuk suami Aminah ialah, okey,
Pertama, saya ambil 3.500. Saya mau tahu berapa gaji baru. Ialah 10 saya tambah dengan 100 per 100 per 100. Kan? Nah, kita pakai cara ini. Kita terus mencari gaji baru. Oke, nah, jadi apabila kita tekan kalkulator, terus 3850. Maksudnya ada dua cara kita boleh mengira gaji suami Puan Aminah. Pertama, dia kasih berapa naik gaji and then dia tambah. Ini teacher terus 10%, teacher tambah dengan 100, maksudnya di sini 110 sudah nih. Sebab dia naik gaji. Jadi kita kena tambah 100% lah. Jadi kita terus, ini adalah terus kepada gaji baru suami Aminah. Oke ya, boleh crowding? Maksudnya ada dua cara untuk kita mengira gaji baru suami Puan Aminah itu. Oke, jadi kita pun kiralah. Oke, kenaikan gaji baru suami Aminah adalah 3850. Oke, apakah kesan kenaikan gaji? Oke, so kita tengok. Oke, apabila gaji suami Puan Aminah meningkat sebanyak 10%, maka jumlah wang simpanan PEN boleh ditambah. Oke, contoh. Kita tengok itu contoh 4 dia punya pelang tu. Okey, kalau gaji suami Puan Aminah adalah 3850 contoh di sini. Awalnya 3500 kan. Kalau naik tanpa gaji, okey, jadi jumlah pendapatan pun bertambah sudah kan? 6850. Okey. Jadi yang di sini pula 10% daripada pendapatan bulanan adalah untuk simpanan. Jadi 6850 kita darab dengan 10%. Okey, so maksudnya dia simpan 685 kan? Maksudnya dari asal 650 dia sudah tambah 685 untuk simpanan setiap bulan. Okey, maksudnya gaji suami Puan Aminah, jika gajinya sudah naik 10%, dia juga mempengaruhi simpanan tetap bulanan mereka, iaitu dari 650 sudah jadi 685. So itu maksudnya dia tulis begitu. Mana ini? Maka jumlah wang simpanan PEN boleh ditambah. Okey, hal ini membantu pembelian kereta dalam jangka masa yang lebih singkat daripada setahun seperti yang dirancang, memandangkan perbelanjaan lain adalah tetap. Okey, jika gaji suami Puan Aminah itu meningkat, okey, dia juga mempengaruhi ataupun dia boleh juga membantu Puan Aminah membeli kereta dalam jangka masa yang lebih singkat lah daripada setahun, okey, seperti yang dirancang. Okey ya. So yang di situ, okey, jadi soalannya dia cakap apakah kesan kenaikan gaji kan? Jadi kesannya ialah pertama gaji, jumlah pendapatan bertambah. Yang kedua simpanan bulanan mereka pun bertambah. Jadi ini juga membantu Puan Aminah membeli kereta dalam jangka masa yang singkat ini. Faham? Faham. Okey ya. Jadi ini biasanya soalan-soalan begini kita kena fikir secara logik. Ini berkaitan dengan kewangan kan? Okey. Jadi kita lihat kepada Khadi sudah cari kau punya buku kerja?
Jumpa sudah. Jumpa sudahlah. Di mana kau jumpa? Di bilik. Oh, oke. Kita tengok itu buku kerja dulu. Oke, sekejap ya. Buku kerja. Baik. Oke. Zarizan sudah siapkah latihan di buku kerja tu? Ada Zarizan. Zarizan? Lek teacher, kejap lek. Apa tadi teacher? Latihan di, belum lagi. Latihan Lek di kejap. buku kerja bab 10 tu. Sudah buat? Sudah. Belum. Sudah. Oke. Buku kerja. Oke. Oke, so tengok buku kerja yang soalan ini. Ini. Muka surat berapa nih? Saya pun tidak ingat. Itulah Cacong. Inilah latihan nih. Oke, so sila semak. Kalau komisen juaran pendapatan aktif, pendapatan daripada pelaporan pendapatan pasif, kerja sampingan pendapatan pasif, allowance aktif, dividen pasif, sewa diterima pasif. Ya. Lepas itu yang ini pula. Perbelanjaan. Apa nih? Semak dulu. Oke, sudah? Oke, utility rumah. Utility maksudnya macam bil-bil air. Ini utility rumah. Ini macam contoh termasuk bil telefon, telefon rumah ya, bukan telefon bimbit, telefon rumah. Oke, plus dengan bil air, plus dengan bil elektrik. Itu maksudnya utility. Boleh ya? Oke, sudah? Sudah. Oke, lihat yang di bawah soalan 7. Oke, lihat soalan 7. Oke, berdasarkan simpanan tetap bulanan yang berikut, tentukan sama ada setiap individu yang berikut dapat mencapai kewangan, mencapai maklumat kewangan, berikan sebab anda. Oke, kita tengok yang contoh dulu. Oke, kita tengok yang contoh dulu.
Okey, maklumat kewangan ialah Fatin ingin membeli sebuah komputer yang berharga 3,600 dalam masa 8 bulan. Okey, jadi dia simpan. Setiap bulan dia simpan 450. Okey, jadi dia kena simpan dalam masa 8 bulan lah. Okey, sebab di sini dia cakap dia ingin membeli komputer yang berharga 3,600 dalam masa 8 bulan. Okey, so yang di situ, jadi apa yang kamu perlu buat, ini adalah 450 merupakan simpanan tetap bulanan. Jadi kamu cari jumlah simpanan tetap bulanan dalam masa 8 bulan. Jadi kamu darablah 450, kamu darab dengan 8 bulan, jadi adalah 3,600. Maksudnya dalam 8 bulan itu, dia simpan untuk 450 adalah 3,600. Jadi kamu lihat, bolehkah dia mencapai membeli komputer dalam masa 8 bulan? Sebab harga untuk membeli komputer adalah 3,600. Maksudnya dia boleh mencapai sudah kan? Okey, jadi di sini bawah itu kamu boleh tulis Fatin dapat membeli maklumat, dapat mencapai maklumat kewangan kerana dia mempunyai simpanan yang mencukupi untuk membeli komputer dalam masa 8 bulan. Okey, begitulah cara untuk kita mengira and then kita fikir secara logik. Bolehkah dia mencapai atau tidak? Okey, kita lihat contoh 1. Okey, inilah contoh 1. Okey, maklumat kewangan. Winston ingin memberi sebuah telefon bimbit yang berharga RM2,000 dalam masa 4 bulan. Mahalnya dia punya telefon bimbit. Dalam masa 4 bulan dia mau membeli telefon bimbit. Okey, simpanan tetap bulanannya ialah 800. Okey, jadi kamu kira bolehkah dia mencapai atau tidak? Jadi kamu punya 800 simpanan tetap itu, kau darab dengan 4 bulan. Ini dia. Okey, tulis jumlah simpanan tetap dalam 4 bulan ialah 800, dia darab dengan 4 bulan. Jadi maksudnya 3,200 kan? Okey, maksudnya dia boleh simpan 3,200. Padahal telefon bimbit harganya ialah 2,000. Bolehkah dia mencapai? Bolehkah dia mencapai? Boleh. Boleh kan? Sudah melebihi sudah tu. Jadi apa yang kamu perlu tulis ialah Winston dapat mencapai maklumat kewangan kerana dia mempunyai lebihan. Sebab dia simpan 3,200. Telefon itu harganya 2,000. Maksudnya dia ada lebihan 1,200. Begitu. Okey, tulis. Maksudnya dia dapat mencapai sudah tu. Oh, salah. Ini有听到。Okey, cuba kamu pergi muka surat 161, buat soalan B dan C. Buat B dan C sekarang, nanti kita bincang bersama.
Oke, buat B dan C ya. Oke, sudah siapkah? Sudah, sudah. Sudah. Oke. Oke, so lihat B dan C. Ya, betulkah kamu jawab? Oke, maklumat keuangan. Oke, tengok B. Oke, Arif ingin mengkumpul 5.000 untuk membawa keluarga melancong di luar negara pada minggu pertama bulan Disember. Oke, dia akan memula membuat simpanan pada bulan Januari untuk mencapai maklumat ini. Oke, maksudnya di sini Arif ini dia sudah mula simpan duit dari bulan Januari. Oke, sampailah bulan Disember. Oke, bulan Disember dia mesti membawa keluarganya pergi melancong. Oke, jadi maksudnya tempoh masa itu dia ada 11 bulan untuk dia buat simpanan. Oke, jadi maksudnya simpanan tetapnya ialah 500. Oke, jadi dalam 500 ringgit ini dia simpan untuk 11 bulan. Oke, maksudnya dari Januari sampailah November. Desember dia sudah start bawa keluarganya pergi berjalan. Oke, jadi yang di situ, maksudnya jumlah simpanan tetap dalam masa 11 bulan ini, jadi kau darablah 500 darab dengan 11 bulan. Jadi maksudnya 5.500 dia simpan. Jadi 500 dengan 5.000, kamu tengok ini duit, bolehkah dia mencapai atau tidak? Mencapai juga kan? Mencapai lebihan sudah tuh. Lebih 500. Jadi Arif dapat mencapai. Oke, dapat mencapai maklumat keuangan kerana dia mempunyai lebihan sebanyak RM500. Oke ya, ini oke kan? Oke, lihat kepada soalan C. Oke, so lihat kepada soalan C. Oke, lihat kepada maklumat. Oke, Alice hendak membeli sebuah kedai. Wah, sebuah kedai harganya RM200,000. Oke, harga kedai itu 200,000 dalam masa 10 tahun. Oke, jadi dia buat simpan, oke, dia membuat simpanan tetap bulanan adalah 950. Oke, so yang di sini maksudnya dia simpan untuk 10 tahun. Oke, 1 bulan, 1 tahun, 12 bulan kan? Kalau 10 tahun berapa bulan? 120 bulan. Ya. Oke, jadi yang di sini 950 kena darab dengan 120 bulan. Ya. Oke, jadi dia kita darab dapat 114.000. Nah, ini. Ini untuk 120 bulan. Oke, tengok ini dengan harga kedai. Bolehkah dia mencapai? Ini 114, ini 200. Tidak boleh mencapai kan? Oke, ukuran tuh. Oke, jadi Alice tidak dapat mencapai. Nah,
tidak dapat mencapai maklumat kewangan kerana dia mengalami kekurangan simpanan. Berapa dia kurang? Jadi kamu kena tolaklah. Tolak dengan 114,000. Jadi dia kurang 86,000. Okey, untuk membeli kedai tersebut, dia terpaksa memohon pinjaman bank. Sebab tidak cukupkan ini. Jadi dia terpaksa memohon pinjaman bank lah untuk membeli kedai tersebut. Boleh? Okey ke tidak? Okey. Ya, faham ini? Inilah cara untuk kita mengira bolehkah mencapai maklumat kewangan atau tidak. Ya. So, kita pergi ke yang soalan berapa? Soalan 8. Okey, kita tengok soalan 8. Sekejap Mana ni? Okey. Okey, kita tengok ini contoh dulu. Okey, kita tengok contoh. Encik Chong bekerja sebagai seorang pengurus dan menerima gaji bersih sebanyak 4,800 sebulan. Okay, dia merancang untuk menyimpan 80,640 ringgit dalam masa 7 tahun sebagai modal untuk membuka kedai buku. Okey, maklumat di bawah menunjukkan pelan kewangan pada bulan lepas. Inilah dia punya pelan kewangan ni. Okey, pertama gajinya ialah 4,800 kan satu bulan. Okey, jadi jumlah pendapatan bulanannya ialah 4,800. Okey, dia merancang. Okey, dia merancang untuk simpan 80,640 dalam masa 7 tahun. Maksudnya, bolehkah dia mencapai simpan begitu banyak duit dalam masa 7 tahun? Okey, untuk membuka kedai buku. Okey, kita tengok yang di belakang muka suratnya. Okey, tengok di sini. Tolak simpanan tetap bulanan iaitu 20% daripada pendapatan bulanan. Dia punya pendapatan ialah 4,800 kan? Okey, dia darab dengan 20%. Ini kalau tekan kalkulator ialah 960. Maksudnya dia simpan untuk 960. Okey, ini tak payah kamu kira. Dia punya pelan kewangan. Kamu hanya tengok satu persatu. Okey. Lepas itu tolak dengan simpanan untuk dana kecemasan iaitu 180 ringgit. Jadi baki pendapatan. Okey. Kenapa boleh jadi 3,660? Gajinya ialah 4,800. Tolak dengan 960. Tolak dengan 180. Cuba kamu tolak. Betulkah itu 3,660? Betulkah? Betulkah tidak? Okey. Jadi apabila kita tolak, ini ialah 3,660. Ini adalah baki. Baki pendapatan. Jadi di sini dia tulis 3,660. Okey, kamu kena tahu kenapa dari mana dia dapat 3,660 mesti tahu tu. Okey. Lepas itu dia tolak dengan perbelanjaan tetap bulanan iaitu insuran pinjaman perumahan CCM rumah. Iaitu setiap bulan dia kena bayar 1,500. Okey. Tolak lagi perbelanjaan yang tidak tetap bulanan, contohnya macam makanan 600, balangan rumah 240, bil air, elektrik dan telefon 160. Ini boleh dikategorikan sebagai utility.
Kalau contoh utility, itulah dia punya contoh macam bil air, elektrik dan telefon. Okey, lepas tu barangan luncit 130, barangan tapur 200, gas dan petrol 120, wang sara hidup keluarga 550. Jadi jumlah di sini adalah 2,000. Jadi sekarang pendapatan lebihan X. Ini soalannya. Okey, faham ini dia punya pelang kewangan Faham kan? Faham. Okey, kita tengok yang dia punya soalannya. Berdasarkan pelang kewangan Encik Teo, hitungkan nilai X. Macam mana kita mau hitungkan nilai X? Ada nampak X di sini? Ini kita mau kira tu. Okey, jadi macam mana kita mau kira ialah iaitu pendapatan bagi pendapatan ini kita tolak dengan perbelanjaan yang tetap, tolak lagi dengan perbelanjaan yang tidak tetap. Sebab itu nilai S di sini ialah Rm 160. Okey, dia ada sudah buat penyelesaian. Begitulah kita cari. Pendapatan, bagi pendapatan tolak dengan jumlah perbelanjaan tetap, tolak dengan jumlah perbelanjaan yang tidak tetap. Kita tolak. Nanti dapatlah RM160. Okey ya? Okey, lihat yang soalan B. Adakah dia dapat mencapai matlamat kewangan? Apa maksudnya? Maksudnya dia punya pendapatan lebihan itu adalah RM160. Okay. And then di sini dia kena simpan RM80,640 dalam masa 7 tahun. Okay. So yang di sini kita kena kira lah. Kita kena kira. Mana ni? Okay, berapa simpanan kena disimpan? Dia ada pula. Ini. Soalan dia tanya, adakah dia dapat mencapai matlamat? Jadi kita pun kira lah. Okay, simpanan tahunan. Okay, simpanan tahunan ialah 80,640 untuk 7 tahun. Maksudnya 1 tahun adalah 11,520. Ini 1 tahun punya ni. Jadi 1 bulan kena bayar berapa? Jadi kita pun kena kira lah simpanan bulanan. Simpanan bulanan ialah 1,1520. 1 tahun 12 bulan kan? Jadi kita bahagi dengan 12 bulan lah. So adalah 1 bulan kita kena bayar 960. 1 bulan. Okay. Sorry, teacher terus pergi jawab 3. Ini soalan 3 ya. Ini soalan 3. Berapakah simpanan? Inilah kita kira. Okey, lihat kepada soalan 2. Belum teacher jawab. Okey, adakah dia dapat mencapai matlamat kewangan? Okey, jadi kita pun tengok dari situlah. Berdasarkan pelang kewangan Encik Chong, okey, dia mempunyai simpanan untuk mencapai matlamat kewangan jangka panjang. Kenapa dia cakap jangka panjang? Sebab dia mau membeli rumah kan? Itu adalah jangka panjang dalam masa 7 tahun. Oleh itu, mudah bagi Encik Chong mencapai matlamatnya. Ini kita kena tulislah. Ini kena kita fikir secara logikal. Okey, itu adalah 2. Okey, lihat kepada yang keempat. Okey, lihat 4. Bagaimanakah pendapatan tambahan boleh diperoleh bagi menambahkan jumlah pendapatan? Okey, bagaimana?
bagaimana dia boleh buat ekstra pendapatan. Contoh, Claudine adalah soalan JECO, contoh ya. Okay, Claudine adalah soalan JECO PSV di Sekolah Holy Trinity. Okay, gaji bulanannya ialah contohlah 3.500. And then dia ingin menjanakan pendapatan tambahan, extra income. Jadi dia pergi buat tuition. Itulah salah satu tuition merupakan salah satu extra income untuk dia lah selain menjadi JECO DSM Holy Trinity. Okay. Jadi yang contoh 4 itu dia cakap bagaimanakah pendapatan tambahan boleh diperoleh. Jadi apakah Encik Chong yang perlu buat? Okay. Untuk menjanakan extra income. Jadi dia boleh buat penyakaan secara online lah. Itulah salah satu caranya. Jadi kita perlu fikir secara logikal. Okay. Lepas itu soalan yang kelima. Okay. Adakah Encik Chong menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai matlamat kewangannya? Okay. Justifikasinya jawapan anda. Jadi kita pun kena senarai lah. Apa itu S? S apa yang dia perlu buat? M, A, Q. Jadi tengok muka surat 163. Dia sudah tolong kamu ni kan. Jadi kita tengoklah. Kita tengok S. S ini Encik Chong simpan Rn RM80,640 dalam masa 7 tahun. Okay, sebagai modal untuk membuka sebuah kedai buku. Itu adalah spesifik lah. Itu khususnya. Okay. M. Okay. M pula dia simpan RM960 setiap bulan untuk mencapai matlamat. Inilah M. Okay. Apa itu A? A itu ialah boleh dicapai kan? Boleh simpan RM960 sebulan daripada pendapatan bulanannya sebanyak 4800. Okay. Lepas itu R. R itu merupakan realistik. Jadi RM960 ialah 20% daripada jumlah pendapatannya sebanyak 4800. Kan? Okay. T. T merupakan tempoh masa 7 tahun. Okay. Kan dia selepas 7 tahun dia mau buka kedai buku kan. Jadi 7 tahun sudah cukup untuk simpan RM80,640 dengan simpanan bulanannya RM960. Okey. Jadi RM960 ini kalau darab dengan 7 tahun darab dengan 12 bulan. Memang cukup untuk mencapai matlamat kewangan. Jadi yang kelima ini Encik Chong memang menggunakan pendekatan SMART. Okey ya. Lihat yang keenam. Okey, pada hujung tahun, gaji Encik Chong telah dinaikkan menjadi 5500. Maksudnya dari pendapatan asal 4800 dia sudah naik menjadi 5500. Okey, hujung tahun. Jika perbelanjaannya tetap dan perbelanjaan tidak tetap masih sama, maksudnya dia punya perbelanjaan tetap iaitu 1.500 dengan perbelanjaan tidak tetap iaitu 2.000 masih sama, tidak berubah, masih mempunyai nilai yang sama. Okey. Apakah kesan terhadap matlamat kewangannya? Faham kan? Maksudnya dalam 550 ini kena tolak dengan simpanan. Okay, berapa simpanannya? Kena darab dengan 20% kan? Jadi kita pun kiralah 550 kita darab dengan 20%. So adalah, maksudnya setiap bulan dia boleh simpan untuk 1.100. Okay. Jadi maksudnya ini tidak menjadi masalah untuk Encik Chong membuka kedai
buku. Cukup, memang cukup. And then lebihan pula. Okey, jadi yang keenam, kamu tengok apa yang dia tulis. Kenaikan gaji membolehkan lebih banyak simpanan tetap bulanan. Inilah yang teacher kira. Daripada dia simpan 960 kan, jadi lebihan pula. Sebab dia punya gaji sudah naik, jadi simpanan pun sudah naik. Okey. Simpanan tetap bulanan dibuat dan Encik Chon dapat mengkumpul jumlah wang yang diperlukan dalam masa kurang daripada 7 tahun. Okey, maksudnya dengan menggunakan simpanan tetap 1,100, dia simpan. Maksudnya tidak sampai 7 tahun, maksudnya mungkin 5 tahun kah ataupun 6 tahun, dia boleh buka kedai buku sudah. Itu maksudnya. Okey, kerana perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap itu masih sama. Faham ini punya contoh? Faham, Cikgu. Okey. So, kita tengok yang soalan A. Bawah tu. Teacher terang nanti kamu buat ya. Okey. Encik Teo bekerja sebagai pekerja kilang dan menerima gaji sebanyak 2,500 sebulan. Inilah dia punya gaji bulanan. Okey, dia merancang untuk simpan 47,520 ringgit dalam masa 10 tahun untuk menampung yuran pengajian anak-anaknya. Okey, maksudnya dalam 10 tahun dia kena simpan begitu banyak duit untuk yuran anaknya belajar. Pada hujung minggu, dia bekerja di kedai kunci dan menerima pendapatan sebanyak 800 setiap bulan. Selain dia menerima gaji 2,500 kan, dia juga pergi buat extra income. Okey, di mana dia bekerja di kedai runcit, okey, dan menerima 800 ringgit setiap bulan. Okey, maklumat di bawah. Okey. So yang di sini kita boleh nampak pendapatannya selain gaji bersih iaitu 250, pendapatan pasif kita tambah 800 sudah jadi jumlah pendapatannya satu bulan ialah 3,300. Okey, kita tengok dia punya pelan kewangan. Okey, apa lagi? Tolak dia punya simpanan tetap bulanan iaitu 12% daripada pendapatan bulanan. Maksudnya 3,300 ini adalah pendapatan bulanannya. Kalau darab dengan 12%, sebab itu dapatlah 396. Begitulah cara dia mengira. Okey, lepas itu tolak untuk simpanan dana kecemasan iaitu 360. Okey, jadi bagi pendapatan bersih iaitu 3,300 tolak dengan 396 tolak dengan 360. Sebab itu dapatlah 2,544. Okey begitulah cara kira. Mana-mana tahu kalau kertas satu dia keluar. Berapakah bagi pendapatan? Begitulah cara kira. Boleh ya? Okey, lepas itu tolak dengan dia punya perbelanjaan tetap bulanan iaitu CCM kereta, iaitu 600. Okey, lepas itu tolak dengan perbelanjaan tidak tetap. Di sini kita kasih tambah perbelanjaan tidak tetap ini. Okey, so adalah 1,545. Okey, cuba kamu kira X-nya soalan A1. Cuba kira berapa dia punya X? Ada kan dari baru saja teacher terangkan yang di contoh sana tu. Kira dulu. $399. Ya, 399. Okey, jadi nilai X-nya ialah bagi pendapatan iaitu 2,544. Okey.
tolak dengan apa lagi? 600. Ini perbelanjaannya. Tolak dengan perbelanjaan 1545. So, X-nya adalah 399. Begitulah cara kira. Okey? Boleh ya? Okey, lihat kepada A2. Apa A2-nya? Mana saya punya ini? Tak ada. Okey, adakah dia dapat mencapai matlamat kewangan? Bolehkah dia mencapai matlamat kewangan atau tidak? Boleh kan? Sebab dia punya lebihan pendapatan adalah 399 tu. Jadi kamu tulis. Tulis di sana. A2. Okey, berdasarkan pelan kewangan Encik Teo. Tulis. Okey, tulis. Okey, dia mempunyai simpanan untuk, sebab dia setiap bulan simpan 300 lebih kan. Jadi dia boleh mempunyai simpanan untuk mencapai matlamat kewangan jangka panjang. Okey, oleh itu mudah bagi Encik Teo mencapai matlamatnya. Ini dia. Okey. Boleh? Boleh. Dah habis tulis? Sekejap. Tulis dulu. Okey, sudah? Belum. Ini adalah yang kedua ya. Okey, sudah? Sarizan sudah? Sudah. Sarizan? Okey. So yang soalan 3 sampai soalan 6 buat ya. Okey? Boleh? Ini kerja Boleh. rumah kamu lah. Okey, ini kamu boleh lucu di contoh yang di depan itu, muka surah 163. Okey, kamu boleh lucu
Muka surat 163 yang contoh itu. Cara buatnya begitu juga ya. Ikut. Oke, nanti hari Kamis kita bincang bersama. Boleh? Bolehkah tidak? Boleh. Oke ya. So, sampai sini saja. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Cikgu. Ya, Bye-bye. bye-bye.